Okey, kita nak tengok pula macam mana hukum operasi aritmetik. Okey. Jadi kita gunakan hukum ni untuk memudahkan kamu untuk membuat penambahan, penolakan, pendaraban dan juga pembahagian. Ada hukum-hukum dia, hukum operasi aritmetik. Jadi yang pertama kita tengok hukum kalis tukar tertib. Ni bukan hukum kalis rindu ni, hukum kalis tukar tertib. Tukar tertib juga, jadi kalau yang rajin tu buatlah yang aktiviti merokaan 5 tu dulu. Bawa faham yang ni. Jadi saya straight beritahu terus yang ni hukum dia. Kita ada kena ada 4, ada 4 hukum. Okey. 4 hukum operasi aritmetik. Okey, aritmetik. Yang pertama hukumnya, yang pertama kita ada hukum kalis tukar tertib. Okey. Hukum kalis tukar tertib. Okey, hukum kalis tukar tertib. Yang ni kita panggil dia HKTT lah singkatan, tukar tertib. Jadi dalam hukum kalis tukar tertib ni dia buat apa? Dia sama saja untuk tambah dan tolak lah. Untuk tambah dan juga tolak kita boleh tukar-tukar lah. A tambah B sama dengan B tambah A. Itu hukum kalis tukar tertib. Okey, ataupun A darab dengan B sama dengan B darab dengan A. Okey, mudah ya tak? Okey, yang kedua. Yang kedua kita ada melibatkan 3 nombor. Tadi A, B je untuk hukum kalis tukar tertib. Ini hukum kalis kesekutuan. Okey, hukum kalis sekutu. Dia bersekutu. Okey. Hukum kalis sekutuan. Hukum kita tulis dulu. Kalis sekutu. Kutu pala. Sekutuan. HKS. Okey, melibatkan 3 nombor lah. Jadi kita boleh tulis A tambah B tambah C. A tambah B tambah C. Kita boleh tulis juga sebagai A tambah B dalam kurungan C duduk luar pula. Okey. Itu hukum kalis tukar, hukum kalis sekutuan untuk tambah. Kemudian kita boleh tengok kalau di sini tulis A tambah B dalam kurungan. Okey. Dikurungkan yang belakang pula sama dengan A tambah B tambah C. Sama je tu. Okey, A darab B darab C. Okey, kita tengok yang darab pula. A darab B darab C. Kita boleh tulis A kat luar, B darab C dalam kurungan. Okey. Itu hukum yang kedua. Hukum yang ketiga. Diberi nama sebagai melibatkan ABC juga ni. Okey. Hukum kalis agihan. Yang ni kena tengok darab dan tambah sekaligus. Darab dan tambah sekaligus. Di hukum kalis agihan ni dia tulis sebagai A hukum kalis agihan. Diagihkan. Okey. Apa dia kata? 3 nombor kalau kita ada A darab dengan B tambah C dalam kurungan. Okey. Jadi dia akan jadi macam ni. Okey. Dia akan jadi A darab dengan B. A akan darab dengan C. Okey. Jadi A darab dengan B, dan dalam kurungan ni ada tambah.
Jadi tambah dek luar A darab dengan C. Itu okey. Hukum kalis agihan. Okey. Kalau tolak macam tu juga, Kalau tolak, kita ambil tolak A darab dalam kurungan tu B tolak C samalah dengan, okey, kita buat juga nak panah tadi supaya faham. A akan darab dengan B, A yang di luar akan darab semua yang dalam kurungan. Okey, sini awak tengok negatif, maka dia akan jadi tolak situ. Okey, A darab B, AB, kita boleh tulis gitu je. Dan juga A darab C, AC. Okey, ini dia agih-agih, agih darab mana-mana. Okey, itu hukum kalis agihan. Okey, yang ni biasa diguna ni. Okey, yang seterusnya kita tengok hukum identiti. Yang keempat, hukum identiti. Okey, identiti. Dia mudah je hukum identiti ni. Dia melibatkan nilai bagi nilai A. Okey. Contohnya A tambah sifar. A tambah sifar sama dengan A. Tapi bila A darab dengan sifar, okey, dia akan jadi sifar. Okey, ini sifar bukan O, bukan zero. Okey, bukan O lah. Zero tu sifar lah. Okey. Kalau A darab dengan 1, maka dia akan dapat A. Apa-apa nombor, apa-apa huruf yang darab dengan 1, dia akan dapat dia balik. Okey. Hantu darab dengan 1 jadi hantu. Polong darab dengan 1 jadi polong. Okey. Rima darab dengan 1 jadi rima. C darab dengan 1 jadi C. Contoh macam tu Okey. Kalau kita ada A pula, A tambah dengan negatif dia sendiri. 5 tambah negatif 5 jadi kosong lah. Sebab apa? Kosong. Sebab yang 1 tu positif, 1 negatif. Bila dia pergi darab, dia akan jadi tolak. Positif darab dengan negatif jadi negatif. Jadi A tolak A sama dengan sifar. Okey. Kemudian A darab dengan salingan A, 1/A. Jadi A atas mati dengan A bawah, dia akan jadi 1 sahaja. Itu hukum identiti. Okey. Kita boleh tengok lepas ni contoh-contoh dia. Saya straight the point sebab saya tak mau rugi masa. Nanti awak tengok pun lama. Waktu saya buat straight je. Okey. Kita tengok contoh ni. Dia dah tulis. Yang ni tambah semua A 29 tambah 38 tambah 2. Okey. Yang straight ni kita boleh buat hukum kalis sekutuan sebab kita nak settle yang belakang dulu. Kita nak selesaikan yang belakang dulu. Belakang ni duduk sini lah. Settle yang ni dulu, baru buat yang depan. Okay, dah dapat jawapan, kita tambah yang depan, dapat 69. Okay, jadi kita guna hukum kalis sekutu. Jadi dia bersekutu. Tengok yang dua pula, darab. Darab. Okay. Bila darab, tadi saya buat. Mana darab. Ni darab. Kau tambah semua. Kau darab je. Okey. Ada pengecualian juga. Okey, jadi yang ni hukum. Sekarang dia letak nombor 2 darab 4 darab 5. Dia susun balik. Tu 4 darab 2 darab 5.
Ini kita panggil hukum kalis tukar tertib. Dia tukar tempat je. Dia tak akan berubah nilai. Kemudian kita nak settlekan dia, kita ambil nombor mudah dulu. Sebab tu dia tukar. Biar nombor kecil ni duduk dekat dengan nombor kecil juga. Dapatlah 2 darab dengan 5. Kita selesaikan dulu yang tu. Yang dalam kurungan ni kita panggil hukum kalis ketuan. Dapat jawapan darab dengan 24, jadilah 240. Kalau kita nak darab terus semua boleh, tapi jadi nombor besar lah. 24 darab 2, 48 darab 5 yang besar. Jadi kalau kita buat hukum kalis tukar tertib dulu, untuk darab untuk darab, untuk tambah ada. Okey. Yang melibatkan negatif, itu kena hati-hati. Okey. Okey. Dan yang ketiga C. 7 darab 3040, nombor besar ni. Jadi kita asingkan dia 3000, kita nak kecilkan. Dia 3 je depan, waktu 40 je. Ini maknanya 3000 ni kita tukar jadi dia 3000 tambah 40. Baru darab dengan 7. Jadi kita buat bila satu nombor di luar darab dengan semua nombor yang di dalam kurungan ni, maknanya kita darabkan semua. Tadi okey. Yang 7 ni darab dengan 3000, 7 darab dengan 40. Jadilah yang bentuk macam ni. Tambah duduk luar. Yang ni darab yang ni. Itu hukum kalis agihan. Jadi mudahlah sikit. 7 darab 3, 21. Kosong tu tambah je belakang. 7 darab 4, 28. Tambah je kosong belakang. Baru kita tambah nombornya. Dapatlah senang sikit kita punya pengiraan. Jadi untuk memudahkan pengiraan awak lah. Okey. Itu penggunaan 4 hukum tu. Boleh tengoklah 4 hukum tu. Okey, kemudian awak try buat yang bawah tu. Dengan menggunakan hukum yang telah dipelajari, selesaikan setiap berikut dengan pengiraan efisien. Okey, dengan pengiraan efisien. Jadi awak kena buat yang ni, salin dan buat. Okey, jadi yang ni tarikh dia macam biasalah. Saya dah bagi awal ni, awak buatlah. Awak sikit hantar. Tarikh untuk video ini akan diberi pada 8 hari bulan. 8 hari bulan 2021. Okey, saya tak mau buat panjang. Nanti kita sambung part yang seterusnya, penyelesaian masalah.